Jadi peluang kepada adik-adik di luar sana yang baru saja mendapat keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM dan meminati profession perguruan. Okey. Kita nak kita nak kenakan dahulu tetamu yang hadir bersama kami pada hari ini, iaitu Tuan Haji Yusof Wan Ngah sebagai Ketua Penolong Pengarah Sektor HEP dan juga Hubungan Luar Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, dan juga Muhammad Naufal Badaruddin sebagai pelajar IPG Kampus Pendidikan Islam. Assalamualaikum. Selamat datang. Okey. Pastinya sekarang ni sibuk juga dah ni kan. Calon SPM dah dapat keputusan pada 3 Mac yang lalu. Jadi kita tahu bahawa IPG ni melahirkan graduan yang akan menjadi guru. Sebab sekarang ni profession guru dah dipandang orang cakap sebagai profession yang sangat dah mencabar, sebab sistem pendidikan pun dah berubah. Murid-murid makin lama makin pandai. Jadi itu yang mencabarnya. Jadi kita nak tahu juga IPG ni apakah syarat-syarat kelayakan, sebab pastinya lepasan SPM ni nak tahu juga apa kelayakan, kriteria yang dicari untuk memasuki IPG ni. Kalau kita lihat sekarang ni, terima kasih. Kita nak calon-calon guru kita ni ataupun profession perguruan itu sendiri sebagai satu profession yang kita katakan sebagai profession pilihan, bukan lagi pilihan yang kedua, ketiga. Dan kita juga mensasarkan bahawa setelah calon-calon yang memohon kepada kita itu adalah terdiri daripada calon-calon yang baik dari pencapaian SPM dia. Kalau PPM sendiri, kalau dalam anjakannya keempat tu kita katakan bahawa kita nak calon-calon kita ni terdiri daripada 30% calon yang cemerlang. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam syarat kita, selain daripada mereka ni daripada syarat umur dan sebagainya, kita juga memberikan syarat yang agak tinggi untuk jadi cikgu, di mana mereka mesti mendapat 5 cemerlang ataupun 5A dalam SPM. Itu minimumnya. Itu minimum dia. Minimum 5A. Minimum. Dua baru boleh apply. Cikgu kena lebih cerdik dengan, sebab anak-anak sekarang ni lain tau dia punya tu. Kalau kita bandingkan dengan pemilihan kita sekarang kan. Naufal dah berapa tahun ke berapa berada di Institut Perguruan? Alhamdulillah sekarang ni saya merupakan tahun akhir dan selama pengajian saya 5 tahun. Dan sekarang ni insya-Allah pada hujung tahun ni saya akan menamatkan degree saya lah, pengurusan saya dalam bahasa Arab. Takalam Lughatul Arabiah. Masya-Allah. Okey. Dan setakat ni mungkin kita boleh cerita sikit, setiap tahun ada pengambilan dan kali ini adakah syarat ditentukan tu seperti seperti dahulu ataupun lebih ketat lagi kali ini? Sebelum ini syarat untuk nak jadi cikgu ni hanyalah 6 kepujian. Tetapi bila kita nak hasilkan guru yang kualiti, seperti yang dikatakan tadi, murid kita semakin pandai, dengan gadget-gadget yang ada macam-macam kan. Maklumat itu bukan mereka dapat daripada cikgu, bukan dapat daripada buku, daripada macam-macam. So cikgu yang kita nak hasilkan juga mesti pandai. Jadi sebab itu kita naikkan daripada 6 kredit kepada 5A. Dan selain daripada itu juga, calon-calon cikgu ni juga, calon-calon yang kita nak panggil ni juga akan melalui tapisan-tapisan yang agak kita katakan ketat lah. Ada banyak tapis ni. Ya. Kalau 5A itu akademik, calon-calon guru ni juga kena menduduki ujian personality guru. Personality guru tu maksudnya macam mana tu? Dia adalah satu presentable ke? Ujian sebab bila personality guru ni dia mencakupi pelbagai aspek kan. Ada perlu presentable ataupun dari segi percakapannya itu tidak boleh. Bagaimana kalau dapat dispesifikasikan kriteria tambahannya? Ujian personality guru ni kalau kita tengok is presentable salah satunya, komunikasi salah satunya, banyaklah dalam itu gagasan-gagasan ataupun konstruk yang kita uji, dan di mana calon itu mesti melepasi ujian itu. Saya nak tanya dah nanti bila dia kata banyak tapis ni, banyak dia punya pastinya Naufal sendiri bagaimana melalui ujian-ujian itu, tapisan itu. Sebab sekarang ni kita nak mengubah persepsi masyarakat bahawa guru adalah pilihan kedua. Sekarang ni nak menjurus 5 tahun belajar Tok Guru Arab ni, penapisan dia tu. Dia dapat tawaran doktor dulu ni. Tapi awak memang minat nak jadi guru? Okey, jawab dulu soalan Faria. Panjang detailnya. Silakan. Kalau selepas temuduga, dia akan ada temuduga yang segi ujian kecerdasan fizikal. Maknanya kalau macam nak jadi guru ni bukan semata-mata kepada akademik sahaja.
Itu sebabnya kita perlu lihat kepada fizikalnya juga. Kalau sekarang ni dia punya ujian kelayakan ni lebih ketat, dan walaupun pelajar tersebut mendapat keputusan yang cemerlang, tapi bahagian fizikal tak lepas, maka dia Tak lepas juga. Fizikalnya maksudnya macam mana fizikal dia itu? paling kurang Kesihatan pasti. dari segi mungkin untuk larian sejauh 2.4 km pun termasuk juga dalam. Ada juga ada macam larian dua. Apa yang Nova cakap tu untuk jadi guru PJ. Kalau misalnya untuk guru Persesuaian lah dengan kalau misalnya untuk guru biasa, kita ada juga ujian kecergasan fizikal kita panggil. Di mana ujian kecergasan fizikal ini dia sebab cikgu sekarang ni nak bangunan sekolah dah bukan macam dulu kan, 1 tingkat, sekarang dah 3 tingkat, 4 tingkat. So kena fit juga. Fit juga lah. Dia macam bleed test apa semua, BMI kita tengok. Okey. Cik Wan, semalam kalau kita lihat di berita di mana Menteri Pendidikan ada Sri Mazli Khalid masa berada di Dubai ketika ini menyeru agar guru-guru ni lebih kreatif dan juga inovatif, memandangkan keadaan seperti Farid katakan kanak-kanak yang lebih advance. Jadi dari segi siap siaga guru tu, dari segi peranan IPG tu bagaimana? Perlu nak mencedok kurikulum daripada luar dan sebagainya, cara daripada luar ataupun bagaimana Cik Wan? Kita tak kata kita mencedok kurikulum dari luar lah. Tetapi dalam Cara maksudnya cara dalam Malaysia sendiri, saya rasa dalam kurikulum kita sendiri yang dibangunkan oleh satu bahagian lain, saya rasa kita ada elemen-elemen itu. Elemen yang kita katakan macam kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran yang mana menggalakkan murid dan cikgu sendiri mengajar, kalau kita dalam bentuk yang lebih bukan macam dulu, tetapi dalam bentuk yang lebih kreatif, supaya pelajar-pelajar ini ataupun murid mampu untuk sampai ke tahap yang lebih apa yang tinggi. saya maksudkan adalah di pihak institut perguruan itu sendiri, bagaimana nak menyediakan guru-guru untuk berdepan dengan murid-murid. Kalau kita nak sediakan anak murid ni bagus, guru-guru ni perlu lebih bagus. Tapi peranan IPG itu bagaimana Cik Wan? Dari segi latihan, kita semestinya lah kita menyediakan guru-guru yang bersedia, dan kurikulum kita bina dari semasa ke semasa juga. Kita lihat dan kita buat review untuk menyesuaikan dengan keadaan ataupun kehendak Kesiapsiagaan tu dah ada lah. Saya nak tanya Naufal ni, pastinya bagaimana bila dah melihat generasi baru ni, keadaannya, fenomenanya dah begitu kan, katalah kelompoknya acuan begitu. Jadi cabaran anda untuk nanti esok keluar menjadi seorang guru yang orang kata perisai dah komplit dah. Kalau anak murid macam ni, saya dah ada perisai ni. Macam mana? Tiba-tiba dia tanya, kalau huwa huma hum tu kenapa huwa? Kenapa hiya? Kenapa perisai tu bagaimana? Macam mana tu? Okey, pertama sekali sebagai seorang guru ni kita kena ada persediaan yang betul-betul rapi, sebab dalam masa zaman sekarang ni pelajar-pelajar kita bukan calon-calon pelajar. Betul. Tambahan pula sekarang ni zaman teknologi, jadi kita kena lebih advance pada student kita. Maknanya IPG adalah maknanya pengkhususan. Okey, kalau saya tak tahulah bagaimana kalau IPG, mungkin ada praktikal. Okey, jadi murid yang begini ni, okey, ini macam nak tackle murid macam ni. Ya, betul. Ada. Macam sekarang pun saya sedang praktikal, dan kami juga diajar cara bagaimana untuk mengajar murid. Dalam masa yang sama kita masukkan unsur kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadinya kita sebagai seorang guru ni, kita kena lebih prepare daripada student. Dan dalam masa yang sama, zaman sekarang ni sangat mencabar. Lagipun saya sekarang ni sedang praktikal di Sekolah Kebangsaan Jalan 3 Bandar Baru-Bangi, dan sebelum ni di Putrajaya dan Cyberjaya. Student-student di sana sangat advance, dan kalau kita tak advance sebagai seorang guru, nanti takut kita. Masa pertama masuk kelas macam mana rasa? Pertama masuk kelas saya kena jadi seorang yang garang dulu. Tapi itu tips lah. Hakikatnya saya tak garang, tapi saya kena berlakon jadi garang supaya kita tak dipijak kepala. Maknanya kita kena tackle hati pelajar ni. Sebagai seorang guru, kita tak boleh nak mengarah-arahkan saja, tapi kita kalau dapat tackle hati dia, insya-Allah dia akan jadi mudah. Jadi Cik Wan, kalau kita lihat profesi perguruan ni ada di antara kita di luar sana tu macam Farid kata tadi, lebih terjurus untuk menjadikannya profesi pilihan kedua. Jadi kalau dah pilihan kedua ni, komitmen itu kadang-kadang agak kurang dan sebagainya. Mungkin Cik Wan boleh katakan sesuatu kepada mereka di luar sana tu yang sepatutnya menjadi guru yang memberi. Orang kata kalau guru ni, kalau dia beri ikhlas, murid akan ingat sampai ke mati. Jadi bagaimana Cik Wan? Kalau kita nak katakan bahawa cikgu adalah satu profession yang mana kita nak dapat gaji saja, itu tidak betul lah. Sebab cikgu ni, saya rasa kalau kita lihat kat luar sana pun
cikgu-cikgu yang ada hari ini, yang bekerja, yang berusaha dengan hati dan perasaan, dengan keikhlasan mereka, insya-Allah Taala Allah Taala akan bagi kebaikan kepada dia, dan juga hasilnya adalah murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang akhirnya akan menjadi orang yang baik, orang yang berguna. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok lagi, cikgu mesti datang daripada hati dia lah. Apa yang mereka nak sampaikan, apa yang mereka nak ni, bukan semata-mata kerana gaji lah. Okey. Jadi serta akhir kepada mereka yang berminat untuk menjadi seorang guru yang berkaliber, yang ikhlas hatinya untuk memberi ilmu kepada anak-anak yang lain, boleh macam mana nak memohonnya? Okey, kalau yang berminat sekarang ni, kita sedang buka secara online. Permohonan itu boleh dibuat di portal Kementerian Pendidikan Malaysia. So lepasan SPM hanya boleh layari kita punya laman web MOE, laman web kementerian www.moi.gov.my. Terima kasih kepada Cik Wan dan juga Naufal. Bila nanti habis belajar? InsyaAllah saya habis belajar hujung tahun ni, dan kalau ada rezeki saya posting tahun depan. Doakanlah saya. Jazakallahu khairan katsiran. Bahasa Arab ni hebat bahasa Arab. Lepas ni Khalid dan Khalil. Masya-Allah. Okey.